Didik TV KPM. Kita akan teruskan untuk bab daya dan gerakan satu ini, di mana subtopik kita adalah gerakan linear dan graf gerakan linear, kan? Baiklah. Okey. Jadi soalan ini adalah soalan kertas 2. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak beri maklumat sedikit tentang kertas 2. Kita ada 8 soalan subjektif dan soalan esei, iaitu soalan respon terbuka dan respon terhad. Okey. Jadi jumlah markah adalah 100 markah dan kalau soalan objektif tu adalah 60 markah. Okey. Dan boleh kita teruskan, Chris? Boleh, cikgu. Okey. Jadi ini adalah soalan contoh. Soalan contoh yang pertama, rajah 1 dan rajah 2 menunjukkan dua pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh gerakan dua troli. Okey, kan kita guna troli di dalam makmal, kan? Ya. Okay, jadi ini adalah pita detiknya. Okey. Jadi jadi soalannya adalah A, apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, Chris, ada berapa markahnya? Satu markah, Satu markah. Jadi soalan tu direct sajalah. Ya. Nak tahu ingatan. Ini adalah konstruk mengingat. Ya. Definisilah. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Mungkin Hasha boleh bagi tahu kita definisinya? Definisi jarak. Jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Ya. Betul tak, cikgu? Betul. Alhamdulillah. Okey. Betul. Ya, betul. Satu markah Satu markah. untuk Hasha. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya soalan B. Berdasarkan rajah 1 dan rajah 2, bandingkan yang pertama, bandingkan bilangan detik yang pertama. Yang kedua, bandingkan panjang pita detik. Yang ketiga, bandingkan laju purata. Okey, jadi untuk soalan begini, soalan meminta kita untuk membuat perbandingan. Ya. Perbandingan di sini boleh membawa maksud persamaannya antara kedua-dua rajah dan boleh jadi juga perbezaan antara kedua-dua rajah. Jadi sebelum jawab ni, Chris, kita mesti murid-murid dinasihatkan untuk perhatikan terlebih dahulu kedua-dua rajah dengan teliti. Dan lepas buat perhatikan dengan teliti, jawab tu mesti ringkas dan padat. Okey, faham, cikgu. Okey. Jadi kita nak tanyalah pelajar kita, murid-murid kita di rumah, di Google Meet, buat perbandingan. Okey, siapa nak bantu cikgu jawab soalan B? Okey, Okey, Amza. Amza, silakan. Okey, jadi untuk soalan B, B1. Dia nak suruh kita bandingkan bilangan detik pada rajah 1 dan rajah 2. Okey, jadi kita boleh lihat pada rajah 1 ada berapa detik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi rajah 1 ada 5 detik. Rajah 2 pun kita boleh nampak ada 5 detik. Jadi jawapannya ialah bilangan detik pada rajah 1 adalah sama dengan rajah 2. Okey. Bagaimana dengan panjang pita detik, Amza? Bagi panjang pula, kita boleh nampak panjang pita detik rajah 1 ni dia lagi pendek dari rajah 2. Jadi kita boleh jawab panjang pita detik pada rajah 1 ialah lebih pendek daripada rajah 2. Okey. Dan yang terakhir? Okey, yang terakhir laju purata. Jadi kan laju dengan panjang ni dia saling berkait. Jadi kita boleh nampak yang rajah 1 dia punya masa lagi pendek. Jadi dia punya detik lagi jarak antara titik-titik tu dia lagi sekejap. Jadi laju purata pada rajah 1 adalah lebih rendah berbanding rajah 2. Okey, betul, Amza. Terima kasih di atas perbandingan yang tepat sekali. Okey, soalan yang seterusnya. Menggunakan jawapan DB yang dijawab oleh Amza tadi, nyatakan hubungan antara yang pertama, bilangan detik dan panjang pita detik, dan yang kedua, hubungan antara panjang pita detik dengan laju purata. Okey, siapa yang volunteer? Okey. Ikmal. Okey, kita hubungan dia antara bilangan detik dengan panjang pita detik. Okey, kita boleh konklusikan apabila bilangan detik bertambah, panjang pita detik juga bertambah. Okey.
Yang kedua, hubungan panjang pita detik dengan laju purata. Okey. Hubungan dia apabila panjang pita detik bertambah, maka laju puratanya juga bertambah. Okey, terima kasih Ikmal. 2 markah untuk Ikmal. Okay, jawapan yang jelas sekali, Ya. tepat ya. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan satu carta pita detik yang dihasilkan daripada gerakan sebuah troli. Ni yang macam tadi itulah kan, Chris, yang kita dah buat tafsiran graf itu. Ya. Jadi, apakah jenis gerakan daripada W hingga Y ini? Mariam, macam mana? Dari segi tengok, graf pita detik tu dia makin bertambah. Okey, tengok. So kalau daripada W ke X tu kan bertambah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, hal laju dia bertambah. Bila hal laju bertambah, maka pecutan dia seragam. Kalau daripada X ke Y, kalau kita tengok dia punya pita detik dia sama. Jadi hal laju dia seragam, pecutan dia sifar. Sebab sama. Okey, betul. Tahniah Mariam. Maksudnya memang mereka boleh dapat memahamilah apa yang Ya. kita dah pelajari dalam segmen sebelum ini. Okey, soalan yang kedua. Seorang murid berlari dalam acara larian 200 meter. Raja menunjukkan graf jarak masa untuk menggambarkan larian murid itu. Okey. Jadi soalan tanya. Apakah jarak adalah kuantiti apa? Skala ataupun kuantiti vektor? Jadi tikkan pada jawapan yang betul. Okey, jadi kita tahu yang kita dah pelajari sebelum itu bahawa jarak adalah kuantiti skala. Okey? Tik saja cikgu. Okey. Kita tik. Jadi tik tu mesti dalam kotak yang betul lah. Jangan Okey. tik di luar kotak kan. Boleh Faham. menyebabkan hilang markah. Okey, soalan yang kedua B1. Berdasarkan Raja hitung laju murid pada bahagian AB. AB kita nak dapatkan laju menggunakan cara yang bagaimana ni, Mariam? Ya, saya cikgu. Laju Bila laju, kalau kita tahu laju ni adalah kadar perubahan jarak. Jadi laju ni kita tengok kita boleh kira dari segi kecurunan pada AB tersebut. Okey. Untuk yang saya dah buat yang ini, okey. Kita akan ambil 200 tolak 100 meter dibahagikan dengan 24 tolak 14 saat. Jadi jawapan dia adalah 10 ms-1 meter per second. Okey, terima kasih Mariam. Jadi bagus. Jadi kita akan mendapatkan laju daripada kecurunan graf lah pada AB ya, Chris. Okey. Okey, dan akhirnya bandingkan laju murid itu pada OA dan AB. Cikgu nak tanya Chris lah. Chris, rasa pendapat Chris yang mana lebih laju, OA ke AB? AB cikgu. AB Bagus. lebih laju berbanding daripada OA. Ya. Sebab apa tu? Sebab kita nampak Sebab dalam Kecurunan. kecurunan lebih cerun cikgu. yes, betul. Lebih tinggi. Ya, betul. Bagus. Chris. Jadi kecurunan AB lebih tinggi maksudnya lajunya lebih tinggi. Yes, dapat markah juga. Okey, seterusnya. Seterusnya. Berdasarkan aspek berikut, beri cadangan bagaimana masa larian untuk murid itu boleh dipendekkan. Murid itu kan berlari 200 meter tapi dia nak kurangkan masa supaya dia lebih lajulah lari. Okey. Jadi apakah cadangan-cadangan terhadap pakaian murid itu? Macam mana pendapat Amzah? Bagaimana dengan pakaian murid ini? Dan kenapa? Saya rasa untuk pakaian pelajar tu dia perlulah yang ringan dan dia dia tak terlalu besar. Dia perlulah fit dengan badan. Kena ketat lah cikgu. Kena ketat lah. Okey. Sebab apa tu Amzah? Sebabnya untuk mengurangkan kesan rintangan udara. Sebab kalau ada rintangan udara, kita akan lebih perlahan. Jadi kalau kita dapat kurangkan kesan ni, kita akan dapat lari lagi laju. Jadi masa larian pun dapat dipendekkan. Okey, terima kasih Amzah. Betul Sebab tu Chris, kita nampak orang yang buat aktiviti yang bersukan, lomba lari ke nak basikal kan, dia pakaiannya Ketat dan ringan, betul. Okey, kemudian kasut ni macam mana ni nak buat? Cadangan Kemal macam mana? Okey cikgu, kalau kasut pelajar ni kan, dia mesti saya rasalah dia kena ada
tapak kasut yang berpaku. Contoh macam kasut yang orang pelari pecut pakai tu cikgu. Okey, sebab dia barulah dia tak lagi senang nak mencengkam tanah tu, barulah dia tak tergelincir cikgu. Okey. Jadi kan kalau Chris tengok pun kan orang yang berlari kan dia kasut dia tak sama macam kasut murid biasa Ya, kan. betul, Sebab cikgu. tu ini adalah cadangan daripada Iqmal. Dan supaya dapat mencengkam tanah dengan baiklah bila kasut yang jenis spike shoes tu. Okey, bagaimana pula dengan alat yang digunakan pada garisan permulaannya? Hasya. Bagi saya, kita boleh gunakan blok kayu ataupun blok yang penahan tu. Macam kita tengok dekat sukan C, mungkin mereka gunakan blok permulaan. Jadi, dengan blok permulaan tu, kita boleh speedkan, kita boleh menambah kepecutan larian dan tak adalah tergelincir ke belakang ke. So, dia akan terus ke depan. Okey. Jadi ya betul kita gunakan blok permulaan yang memang biasa kita nampaklah Chris kan. Ya. Orang belum berlari ada blok tu dekat kaki dia tu kan. Ada cikgu. Kenapa? Supaya kita kan nak bergerak dengan laju, lari Ya. dengan laju ke depan. Jadi bila ada blok tu dia akan tahan daripada ke belakang. Menyebabkan ada momentum ke belakang tu akan mengganggu pecutan mereka. Okey. Jadi sebab tu ada blok tu lah. Faham cikgu. Jadi berapa markah yang murid-murid telah dapat cikgu hari ni? Jadi kat sini ada setiap pengubah sewaian itu 2 markah. Jadi kat sini ada 6 markah lah. 6 markah. Okey, baiklah. Tahniah semua. Dan cikgu, saya ingin nak tanya cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan untuk pembelajaran hari ini cikgu? Okey, ya boleh. Ya Chris, jadi hari ini kita dah pelajari tentang bab daya dan gerakan 1. Sebenarnya kalau ikutkan Chris, bab ini terlalu besar. Dia ada 8 subtopik tapi kita tak cukup masa untuk menghabiskan kesemuanya. Namun kita hanya dapat pelajari 2 subtopik yang pertama iaitu gerakan linear dan graf gerakan linear. Dan kemudian dengan jangka masa detik, pita detik, kita pun seterusnya dapat terjemah dan mentafsir graf gerakan linear tersebut. Okey. Didik TV KPM